الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbul Izzah, Rabbul Jalal, Allah yang mengadakan kita, yang menjadikan segala-gala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia itu supaya manusia mengabdikan diri kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa kita dengar, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menjadikan manusia dan jin malaikat supaya manusia dan jin itu mengabdikan diri kepadanya. Setelah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala khabarkan kepada kita sebagai manusia, sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, tiap-tiap seseorang manusia ini kena tahu kewajipan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan segala perkara itu untuk memudahkan bagi sebagai hamba, sebagai manusia, untuk menggunakan perkara-perkara tersebut tadi supaya mengabdikan diri kepada Allah. Kalau kita lihat manusia kita ni, Allah Ta'ala memusingkan hidupan dia di dalam bulan, setiap bulan sehingga sampai ke setahun. Setiap setahun adanya di dalam itu 12 bulan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah firman di dalam Al-Quran, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Maka kita sebagai orang yang beriman, sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini kita ada di dalam bulan haram, bulan Zulkaadah, tanggal 25, tak berapa lama lagi kita akan menemui bulan Zulhijjah sebagai bulan haji yang sebenarnya. Maka apakah kita sebagai manusia hendak sia-siakan diri kita? Kerana kita sebagai manusia, apabila Allah Ta'ala telah firman di dalam Quran terhadap perkara-perkara, wajiblah kita sebagai manusia mematuhi. Kerana tidak ada perkara daripada Tuhan kepada kita, malaikat perkara itu adalah kebaikan kepada kita dunia maupun di akhirat nanti. Maksud daripada ayat tersebut tadi daripada surat At-Taubah ayat 36, sesungguhnya bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala iaitu 12 bulan. Hari yang Allah Ta'ala menentukan bulan itu
Jadi 12 bulan iaitu hari yang Allah Ta'ala mengadakan langit dan bumi. Kemudian Tuhan bagi pula daripada 4 bulan, daripada 12 bulan itu dinamakan Ashhurul Hurum, bulan haram, yang digandakan di dalam itu ganjaran pahala kebajikan dan kebaikan. Dan diharamkan di dalam syariat kita hendak buat peperangan di dalam bulan haram itu. Bulan haram sebagaimana ma'ruf di sisi kita iaitu bulan Muharram dan bulan Rajab dan bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah sebagaimana telah maklum di sisi kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ni beri tempoh kepada kita sebagai manusia. Bukannya setiap-tiap orang yang Allah Ta'ala berikan masa dalam dunia ni Tuhan awi dengan cara sia-sia. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kita kena tahu kata kalau modal di dalam hidup kita ialah masa yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab itulah mereka yang tak nak guna masa yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, tempoh kepada dia, dia guna tak kena, akhirat esok mereka itu akan teriak tangis di dalam api neraka. Nasallallahu Ta'ala as-salamul afiyah, minta Tuhan jauh daripada balapetaka itu. Lalu Tuhan ni tanya kepada dia, Tuhan ni tanya kepada manusia yang kena masuk neraka. Dia pernah hidup di atas muka dunia seperti kita juga, tetapi alhamdulillah kita sebagai orang yang beriman, orang Islam yang adanya ihsan dan istiqamah di atas amalan kebaikan, kita insya-Allah man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itha 'alaihi. Siapa dia hidup di atas ketaatan, maka dia akan habis umur di dalam ketaatan juga. Siapa dia habis umur di dalam ketaatan, maka dia akan dibangkit dalam keadaan dia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perkataan Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya. Setelah daripada dia mentafsir ayat Al-Quran kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan sebab itu mereka yang nak masuk neraka ini, dia katakan kepada diri dia, lau kunna nasma'u aw na'kulu ma kunna fi ashabis sa'id. Kalau kami mikir dulu, kalau kami guna masa hari dulu, nescaya kami tak nak masuk neraka di sini. Lalu dia menangis, sehabis-habis menangis. Dia menangis di dalam api neraka tadi itu sehingga keluar darah daripada mata dia. Lalu Tuhan kata kepada dia, ini tepat yang kita kena memikir, wahai sidang Jumaat yang dirahmati. Tuhan kata, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Takkah aku beri tempoh umur kepadamu wahai manusia? Takkah aku hantar utusan aku kepada kamu daripada kalangan rasul dan mereka yang akan saka lepas daripada rasul? Takkah aku beri tempoh kepada kamu wahai manusia? Lalu dia fa'tarafu bi dhanbihi, dia mengaku dengan kesalahan dia. Dia tak cenah akan Allah Ta'ala, tak lawai akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kata dia salah sungguh dengan Tuhan. Lalu Tuhan kata, fadhuqu, hari ini mu kecaklah siksaan Allah Ta'ala. Kecaklah hari ini. Fama lidh-dhalimin min nasir. Tidak ada siapa boleh nak tolong wahai orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Dengan sebab itu, masa yang kita duduk ni adalah masa yang amasan bagi diri kita sebagai orang yang beriman terutamanya. Dengan itu, tiap-tiap kawan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah rakyat kepada kita melalui Nabi dia Muhammad SAW. Telah mengeluarkan hadis daripada Abdullah bin Abbas. Hadis diriwayatkan sahabat daripada Abdullah bin Abbas. Telah mengeluarkan hadis ini oleh Imam Abi Dawud dan Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmizi rahmatullahi alaihim ajma'in dengan sanad yang sahihnya. Nabi SAW katakan, kita terkadang dengar berlaku hadis, tetapi kita tak mahu nak dengar kok ni, kita tubik kok ni, dengar kok ni, tubik kok ni. Tak, kita nak naik kepada akal fikirnya, kamar dia turun duduk di dalam hati. Nabi SAW katakan, ma min ayyamin al-amalu salihu
fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani 10 al-awakhir, yani al-ayyam al-10. Qalu ya Rasulullah, lalu sahabat Nabi tanya. Nabi katakan, ma min ayyam, tidak ada hari mana-mana al-amalus salihu, kita buat amalan yang salih. Amalan yang salih ni apa dia? Amalan yang salih kena ada 3 perkara. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, al-amalus salih ada 3 perkara yang kita kena faham. Yang pertama, tiap-tiap amalan yang kita nak buat, pastilah dia itu kena ada kata daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Kena ada surah. Tuhan surah dalam Quran, ataupun Allah Ta'ala surah di dalam hadis Nabi dia, yang sabit daripada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Pertama sekali, kemudian kena ikhlaskan amalan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kena ada ikutan, kena ada mutaba'ah bagi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Cukup 3 perkara ni baru dinamakan amalun salihun, amalan yang salih. Lalu Nabi kata, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Amalan yang salih di dalam waktu hari ayat ni, sekasih-kasih amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih daripada ini masa. Ini hari yang mana? Nabi kata, ya'ni 10 ayyamil 10, yaitu 10 awal daripada bulan Zulhijjah, yang kita akan menemui biiznillah ta'ala pada minggu depan. Dengan sebab itu kita nak siap sedia pada minggu ni lagi. Gapo rakyat kita nak isikan di dalam hari-hari 10 itu, supaya kita tak jadi luput dan rugi daripada masa keemasan yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu sahabat biasa kata, Nabi Muhammad ni guna ahabbu, sekasih-kasih hari di sisi Allah ni, apa dia sangat ya Rasulullah? Lalu dia kata, qalu ya Rasulullah, katanya para sahabat ni, sikap sahabat Nabi ni apabila ia ada kemuskilan, ada biasa tak puas hati, gapo rasa tak faham di mana, selalulah dia tanya akan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lalu dia tanya, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, amalan kalau kita buat dalam 10 hari awal tadi itu daripada bulan Zulhijjah tu, sama ada boleh kedak dengan kita nak jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah ni maqam tinggi sekali, tak ada dah. Sama ada jihad dengan perkataan, dengan alat senjata, dengan tulisan kalam kita, dengan akal fikiran. Banyak bentuk dari masalah orang jihad, sehingga dia boleh tawarkan diri dia supaya jual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan pun nak beli orang yang nak memperjuangkan agama dengan cara sebenar-benarnya. Tapi jual pasal agama lah, bukan jual tak tahu apa yang nak ada cara yang diaturkan di dalam syariat agama kita. Lalu sahabatnya ditanya Nabi, walal jihadu fi sabilillah. Nabi SAW kata, walal jihadu fi sabilillah. Nak adu tak boleh. Sekali pun jihad fi sabilillah, orang mati syahid ni Tuhan tak boleh kata mati. Wala taqu, Tuhan kata, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwat, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tak boleh kita nak kata dia mati, mana dia hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi hak ni, amalan hak ni lebih daripada itu. Nabi kata, walal jihadu fi sabilillah. Sekali pun jihad fi sabilillah nak adu tak boleh. Dengan amalan yang kita kerja di dalam 10 awal daripada bulan Zulhijjah yang kita akan menemui. Malaikat Nabi istisna, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Malaikat seorang lelaki yang keluar dengan diri dia dan dengan harta dia, kemudian dia itu tak kembali kelik kepada rumah dia. Makna binasa diri dia jalan Allah, binasa harta dia jalan Allah. Hak tu sahaja yang lebih daripada amalan yang kita buat di 10 awal daripada bulan
Zulhijjah yang kita akan menemui. Dengan sebab itu, fursah zahabiyah, peluang keemasan ini kita kena rebut. Disoalkan tokoh-tokoh dari para warasatul anbiya, tahu ke tak? Kata kalau kita semaya 2 rakaat di dalam bulan Ramadan dengan kita semaya 2 rakaat di dalam bulan Zulhijjah awal tadi itu, 10 awal itu maksudnya, mana lebih? Awamun nas, kebanyakan oleh awam, tak kira ada letak kita negara kita ataupun luar negara, pihak kata semaya sunat dalam bulan Ramadan itu afdal, lebih mulia, lebih hebat ganjaran di sisi Allah Ta'ala daripada semaya 2 rakaat di dalam bulan awal bulan Zulhijjah yang kita akan menemui. Itu adalah fahaman yang tidak benar, fahaman yang tak betul. Bahkan semaya 2 rakaat sahaja lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun kita semaya dalam Ramadan ataupun 10 akhir daripada malam bulan Ramadan. Tapi hak ni lebih lagi. Sebab itulah apabila benar lebih nak masyarakat kita, pastilah kita kena siap sedia supaya kita tak luputkan. Kerana terkadang kita luput, ya tak kembali fursah itu kepada kita. Apakah yang kita kena siap sedia di dalam hari-hari yang kita akan menemui? Amal nak beri di sini insya-Allah taala sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Mari kita pakat-pakat tadabbur, mari pakat-pakat kita siap sedia nak calonkan diri kita nak buat amal di dalam masa itu. Yang pertama, utama sekali kita jagalah semaya kita 5 waktu jamaatan. Kita nampak mudah kecil ni. Terkadang banyak lagi orang kita tak nak jaga salatul jamaah, terutama salatul bardain. Nabi kata man shalla bardain dakhala al-jannah, iaitu semaya asar dengan semaya subuh. Terkadang payah kita nak jaga, sibuk nak kerja, ratik penat, ratik gapo kata dia lah. Ini kita kena mari usaha pakat-pakat, minta taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita boleh kerja perkara-perkara tersebut. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengeluarkan hadis di dalam sahihnya daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, kita nak dengar Allah dengan Nabi huraya daripada warasatul anbiya. Dia nak kata lagu mana? 3 ni tepat kita nak gantung dalam sumber agama Islam kita. Nabi kata, man ghada ila al-masjid aw raha a'adda Allah lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha. Ini hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi kata, man, sesiapa, tak kira siapa-siapa asalkan ia beriman. Syarat kita wayak atas kata buat amal kena ada iman. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, sedangkan ia itu orang yang beriman. Kalau buat amal gapo-gapo tak ada iman, khasirat dunya wal akhirah, rugi dunia dan akhirat. Kerana Allah Taala kata, wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa dia kufur dengan iman, nescaya dia itu rugi, amalan dia itu dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua. Di hari akhirat esok masuklah dia di dalam golongan yang rugi. Coba kita perhati. Nabi kata apa? Nabi kata siapa-siapa pergi kepada masjid, ghada makna kata di waktu subuh hingga masuk waktu zuhur, auraha lepas daripada zuhur hingga ke isya, makna jaga waktu 5 waktu semaya, itulah pergi semaya di masjid. Boleh ke apa? Hadis ni am, umum, tapi kita mari letakkan, ulama kita meletakkan tepat dia, iaitu kena utama kita sungguh di awal bulan daripada bulan Zulhijjah. Allah Ta'ala kata, Nabi kata apa? A'addallahu lahu fil jannah nuzula. Allah Ta'ala sediakan bagi orang utama tu di dalam syurga tempat kediaman, daripada tempat kediaman yang penuh dengan minuman, makanan, pakaian, benda-benda yang kita itu mahu.
Perkara-perkara yang kita mahu semua ada berlaku di dalam al-jannah. Itu wa'dun minallah, perjanjian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah Ta'ala nak begitu? Kullama ghada aw raha. Tiap-tiap kali kita pergi, jatuh kaki kita pergi, kita boleh ganjaran ini. Apatah lagi kalau kita gunakan perkara ini masanya ashril awal daripada bulan Zulhijjah, maka ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sangat tinggi sangat. Kerana Islam kita ni yang nak dua. Yang pertama, kita balik dalil. Balik dalil tadi kena ada iman kita, ihsan kita, apa nama? Kama dia balik dua kita. Kita tak sih sahaja yang ni kita sekadar kata kita nak lagu mana? Kecek teori tu, bicara gitu, wikra gitu, wican gini, wipak gini, tapi patibat kita tak ada, itu tak sih. Islam naknya kecek kemudian mari kita pakai sama-sama buat amal. Intinya al-thamarat iaitu al-amal, iaitu amal kita dengan amalan-amalan yang diperintah mari di dalam hadis Nabi ataupun di dalam Al-Quranul Karim. Itu satu. Siap sedia molek perkara tu. Siap sedia molek perkara tu, azam molek kita mula-mula. Yang kedua, disyarakkan di dalam 10 hari awal tadi itu dengan cara khusus supaya kita banyakkan daripada zikrullah. Tidak ada amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala suka dan reda dan mudah bagi manusia nak buat kerja lebih daripada zikrullah. Kita mengingati Allah Ta'ala sebut dengan lidah serta hati itu ikut perkara tersebut. Sebagaimana Al-Imam At-Tabarani mengeluarkan hadis ini daripada Abdullah bin Umar dengan sanad yang sahih, sebagaimana katanya Al-Haythami di dalam Majma' Az-Zawaid. Nabi katakan, Nabi kata, ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah 'azza wa jalla wa la uhibbu ilayhi al-'amalu fihinna min ayyamil 'ashr fa'akthiru fihinna min at-tasbih wat-tahlil wat-tahmid. Tak payah kali nak buat amal, tak ada payah, tak ada susah. Kerana amalan apabila kita ikut sunnah Nabi Muhammad SAW, ringan, tak berat, tak susah, tapi ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala berlimpah ganda. Nabi katakan, tidak ada hari daripada hari setahun tadi itu nak lebih besar ganjaran dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada hari yang Allah Ta'ala kasih kepadanya orang yang buat amalan di dalamnya daripada 10 awal daripada bulan Zulhijjah, maka Nabi suruh fa'akthiru, mari dengan suruh fa'akthiru, banyaklah olehmu wahai umat aku, fihinna, di dalam masa tu, di dalam masa 10 hari itu. Banyak apa ya Rasulullah? At-tasbih. Apa makna tasbih? Tasbih ni subhanallah. Itu mana tasbih? Subhanallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah. Kata gitu, perkara-perkara yang kita sebut sama. Cuma Nabi kata fa'akthiru fihin, so kita banyak dengan tasbih dan at-tahlil, banyak dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah banyak, wa tahmid dan alhamdulillah banyak dalam tu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata gitu pun tak apa. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim pun tak apa. Sekadar amalan lidah. Kalau kita boleh buat itu, nescaya ganjaran di sisi Allah berlimpah ganda. Mudah. Tetapi jangan hasutan syaitan itu menghasutkan kita daripada perkara tersebut. Amalan yang ketiga, sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, hendaklah kita itu suka baca Quran, bagi banyak dalam itu. Ulama salafus salih dulu, dia ambil masa ni sehari dia baca 3 juzuk sehari. 3 juzuk sehari supaya nak dah khatam dalam 10 awal daripada bulan Zulhijjah itu sekali khitam Al-Quranul Karim. Kerana Quran ni adalah perkara yang dirahmat bagi kita. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Allah Ta'ala waktu turunkan Quran kepada kita wahai manusia,
terutama orang yang beriman, sebagai rahmat, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Rahmat dan perkara yang jadi anugerah daripada Tuhan. Dan Quran ini di sisi orang zalim, orang yang tidak beriman, adalah perkara yang jadi kerugian bagi dia. Dengan sebab itu cara kita nak ibadat dengan Quran, baca. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaran lan tabur. Tuhan kata sesungguhnya innal ladzina, cara kita nak amal dengan Quran ni bukan duk tak dalam masjid saja, dak. Tak dalam rumah saja, tak kereta saja, dak. Cara kita nak amal dengan Quran, tilawah, baca. Tuhan kata kerana sesungguhnya mereka yang baca Quran, iaitu baca kitab Allah tu, iaitu baca Quran. Lepas pada tu aqamus salah. Lepas pada tu wa anfiqu mimma razaqnahum. Kena belanja nanti harta masuk tu kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada sirran, sunyi ataupun alaniah, dengan cara jahriyah. Mereka itu nak apa? Yuriduna tijaratan lan tabur. Mereka itu nak daripada Allah Subhanahu Wa Taala perniagaan yang tidak ada kerugian. Itulah sikap orang yang beriman hak sebenar-benarnya. Kalau gitu saya nak beri di sini pengingatan kepada diri saya sendiri dan kepada umat Islam seluruhnya, iaitu kita cadar 3 perkara. As-salah, az-zikr, tilawatul Quran. Dan insya-Allah kita akan sebut sedikit daripada ketinggalan pada khutbah yang kedua biiznillah taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam arti kamu itu menjunjungkan rentahan Allah Taala dan menjauhi kamu daripada larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan hayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala menjayakan kamu di dunia dan bahagia kamu di hari akhirat nanti. Satu perkara lagi yang kita jangan terlupa di dalam 10 awal daripada bulan Zulhijjah, yakni hari Arafah. Hari Arafah ni iaitu hari yang para hujjaj Baitillahil Haram wukuf di padang Arafah. Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada langit dunia menyaksikan para hujjaj Baitillahil Haram. Maka Tuhan suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam royak kata, afdalul ayyamid du'a yaumi Arafah. Semulia-mulia cara kita nak doa iaitu doa di dalam hari Arafah. Hari itu jangan matahari turun daripada kita, malaikat kita kena berdoa banyak. Bukan sekadar kita duk lalai dengan hak lain, esok kena raya ke gitu dan gini, jangan kita lalai. Berdoa banyak dalam tu. Gapo nanti hajat kita nak minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi syarat cara kita nak berdoa, kita pujilah Allah Subhanahu Wa Taala dulu, kemudian kita selawat di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mengiringikan dengan doa talab. Doa gapo kita nak, rayu hal gapo hak kita nak, kita rayak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari itu tu mustahab bagi kita orang tawaf haji berpuasa. Wi betul dengan hari orang wukuf di padang Arafah. Jangan dok kira hak Tuhan ni lah. Caranya hak kena, Nabi kata orang puasa hari Arafah
Allah Subhanahu wa taala janji, kata Nawawi, ampun 2 tahun daripada kesalahan dia. Maka kita rebutlah peluang tu sehari saja. Rebut, ambil peluang sehari saja. Jangan ada ayat Mekah pagi dulu pada kita kamar dia gitu gini. Asal itu panggil kata hujah yang sagal labuh, asywaiyah, benda yang tak ada guna sikit pun. Kita nak amal ni, kita nak betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit daripada pengingatan pada tengah hari yang mulia ini, supaya kita umat Islam boleh ambil pengajaran daripada Al-Quran dan ambil ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Sayyidil Adnan, supaya kita itu boleh duduk di atas muka bumi ini, cari kemerdekaan Allah, cari keredaan Tuhan, cari kemuliaan Tuhan, supaya kita hidup bahagia di sini dan kita berjaya boleh masuk syurga belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa zillal syirka wal musyrikin wa ansur 'ibadaka muwahhidin waj'al Allahumma hadzal balada aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.